Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aridal batila batina warzuqna ijtinabah. Amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah, dapat solat berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk terus menjadi tetamu Allah, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walau sesibuk mana pun kita, di mana pun kita berada, hati kita tertaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah juga kepada seluruh penduduk di sini, sekitarnya yang belum lagi dapat hadir untuk solat berjemaah. Mungkin juga solat Jumaat pun dia pun lambat-lambat, lalas tak boleh masuk. Jadi tuan-tuan, moga-moga hidayah yang ada di kita ini, dalam diri kita ini, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, iaitu tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita masih lagi membicarakan iaitu tentang Allah melarang ataupun mengharamkan kita memakan harta secara batil. Batil tu makna dia haram lah. Baik, bagi yang ada kitab, muka surat 325. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, qal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kedua, tidak adanya qanaah, puas menerima takdir. Ini tuan-tuan, kenapa tuan-tuan manusia ini terpengaruh, dia didorong untuk mengambil harta secara batil ni. Antara sebabnya adalah dia tidak ada sifat qanaah. Maksudnya di sini puas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasa tidak puas itu menjadi sumber segala kejahatan dan dosa dan pembangkit segala kejahatan. Jadi sifat tidak syukur ni tuan-tuan, dia ni kata pengarang menjadi sumber kejahatan. Maknanya tak syukur, tak cukup. Padahal dah banyak dah nikmat kita kecapi dalam hidup kita ni. Kita dah ada isteri, ada anak, ada rumah, ada kenderaan, ada makan minum. Allah bagi kesihatan. Kalau nak dikira dah banyak dah. Tapi kita masih lagi mengeluh. Pasti masih. Entah sebab tentang isteri kita ke, anak kita ke, jiran ke, ada je. Kita masih ada mengeluh lagi. Maknanya masih mengeluh ni
masih tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seorang pegawai yang telah mampu cukup keperluan diri dan keluarganya. Kata pengarang, seorang yang dia ni bekerja gajinya Masya Allah lah, staff, entah grade apa, wallahu alam lah. Jadi pegawai lah. Jadi dari segi gaji dia tu, dia maknanya mampulah, cukuplah untuk diri dia, untuk keluarga dia. Maknanya dah cukup untuk diri dia dan keluarga dia. Jika merasa tidak puas apa yang diperolehinya kerana orang lain memiliki pendapatan yang lebih, jadi tuan-tuan, dia melihat orang lain yang lebih daripada dia, sampai bila pun tak cukup. Contoh tuan-tuan, kita tengok orang lain rumah dia banglo, tanah lot, 3 tingkat, tiang depan tu, nengok tiang dia begini. Jadi kita rasa apa? Alah, rumah aku kecil lah. Maknanya dah kita pergi tengok rumah yang besar memang lah. Kita dah duduk rumah teres dah, Masya Allah, rumah teres ni dah elok, okey dah. 1,5 juta contohnya, dah okey dah. Pergi tengok rumah besar tu belah sana lagi, kayangan belah sana. Dia tu dah kayangan dah, dia cakap orang lain kayangan lagi. Jadi tuan-tuan, kalau dak tengok, dia duk tengok orang, sampai bila pun dia tak akan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok orang yang lebih. Ini di sini disebut dari segi pendapatan gaji dia. Kita kiaslah dari segi rumah dia, isteri dia ke, keluarga dia ke dan sebagainya. Kita tengok sampai bila pun kita tak ada sifat qanaah, rasa cukup, maka akan terdorong melakukan rasuah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang lain itu. Jadi jalan nak dapat duit cepat dengan cara rasuah. Rasuah ni tuan-tuan, dia maknanya nak urusan apa-apa, kita kata kabel, pakai kabel. Pakai kabel tuan-tuan, kalau ikutnya rasuah lah, kabel. Kalau nak pakai kabel ni mesti kena bagi sikit. Melainkan contohnya ada tender-tender yang rundingan terus. Dia kira tak ada buka tender dah. Itu saya pun tak faham sangat tuan-tuan. Jadi maknanya kalau pakai kabel ni ada unsur, tak kira lah disebut hadiah ke, disebut sempena hari raya ke, tahun baru ke dan sebagainya tuan-tuan. Apa pun nama dia yang diberi, kalau ianya dengan duit itu, dengan bayaran itu, jadi dia boleh potong queue ke, orang yang layak tak dapat ke sebagainya, maka itu merupakan rasuah, haram tuan-tuan. Baik, seandainya seorang mukmin yang saleh, kalau seorang mukmin, seorang Islam tu dia ni seorang yang saleh, merasa puas dengan rezeki yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Seorang mukmin yang saleh ni dia rasa puas, dia redha, dia syukur dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada dia. Dia syukur, dia qanaah, rasa cukup. Maka dia tidak akan terdorong untuk melakukan amalan rasuah. Kalau seseorang tu, seorang mukmin, dia dah cukup dah. Cukuplah apa yang ada ni. Cukuplah gaji saya dah ada dah. Saya tak perlu lagi ambil yang haram. Atau seandainya dia mengetahui bahawa rezeki Allah, rezeki Tuhan, iaitu rezeki daripada Allah Ta'ala itu telah dibahagi-bahagikan. Maknanya tuan-tuan, dia tahu, dia yakin bahawa rezeki Allah Ta'ala dah bahagi-bahagikan. Itu dalam firman Allah SWT,
nahnu qasamna bainahum, kami qasamna, bahagi dah, bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dah bahagi dah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mudah untuk kita meyakini bahawa rezeki itu telah dibahagikan oleh Allah. Bila mana kita yakin, terpercaya, beriman dengan rezeki telah pun dia bahagikan oleh Allah, tak akan timbul rasa cemburu, dengki. Dengki tu tak ada. Ai lebih dia ni, masuklah dia ni. Aduh. Masuk ai. Mungkin kita tak suka orang lain lebih. Jadi kalau kita percaya, kita berkeyakinan bahawa rezeki telah dibahagikan oleh Allah Ta'ala, maka kita tak akan rasa maknanya hasad, dengki, cemburu, tak ada. Kalau dalam perniagaan kita nak bersaing dengan cara yang sihat, tak jadi masalah bersaing. Tetapi kalau nak bersaing dengan ada guna cara-cara yang jahat, yang tak dibenarkan dalam Islam, itu tak dibolehkan. Maka dia tidak akan terjerumus ke dalam tindakan yang diharamkan ini. Itu dah kunci dia, itu je. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan terjerumus melakukan dosa-dosa ni, mengambil wang yang batil, yang haram ni. Baik, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ini hadis ni tuan-tuan ada dalam hadis 40. Hadis yang keberapa? Kalau tak salah yang kelima, yang keempat atau kelima. Thumma yakunu 'alaqatan misla zalik, thumma yakunu mudghatan misla zalik, thumma yursalullahu ilaihi al-malaku wa ya'maru bikitabihi 40 kalimatin rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Maksud tuan-tuan, sesungguhnya salah seorang kamu semua berada dalam perut ibunya selama 40 hari masih berbentuk air mani. 40 hari tuan-tuan, air mani. Kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Lalu Allah mengutus malaikat dan menyuruhnya untuk menulis 4 perkara. Rezeki, ajal, dan sengsara atau bahagia. Jadi rezeki di sini. Syahid dia, kita nak faham apa di sini dalam firman Allah Ta'ala ini, iaitu rezeki. Dalam firman pula, dalam hadis ini, iaitu rizqihi. 40 kalimatin rizqihi, rezeki. Jadi rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, tidak reda dengan pembahagian rezeki Allah Ta'ala. Tadi tuan-tuan, dia percaya, dia beriman bahawa rezeki telah dibahagikan oleh Allah Ta'ala. Telah pun ditulis, Allah perintahkan malaikat tulis rezeki, ajal, sengsara atau bahagia. Baik, tidak reda dengan pembahagian rezeki Allah SWT. Seandainya manusia reda dengan rezeki yang diberikan Allah SWT dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala memberikan rezeki yang lebih kepada sebahagian manusia daripada sebahagian yang lain. Allah lebihkan tuan-tuan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Kita tengok tuan-tuan, ada mereka yang kerjanya petani, ada kerja apa kita kata, buruh. Kalau semua jadi toke, semua duduk kursi bos semua, jadi siapa nak buat kerja ni? Maknanya tuan-tuan, Allah maknanya lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain supaya kehidupan ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Maka budaya rasuah tidak akan terjadi. Jadi tuan-tuan,
Sama ada kita ni majikan ke, bos ke, ataupun kita pekerja ke tuan-tuan, dua-dua tunaikan tanggungjawab masing-masing. Apa perintah Allah Ta'ala kepada majikan? Bayar gaji pekerja dia itu sebelum kering peluh pekerja dia. Manakala pekerja kena buat kerja dengan tekun, bersungguh-sungguh, maka kedua-dua jaga. Majikan pun nak jadi, nak dapat redha Allah, pekerja pun nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Majikan pun nak rezeki yang halal dan tayyibah, manakala pekerja pun nak rezeki yang halal lagi baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darajat. Allah yang angkat dah, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dalam surah apa tuan-tuan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah bagi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah bagi mulk, kuasa dan kerajaan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kemudian wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Wa tu'izzu, Allah Ta'ala muliakan. Wa tudhillu, Allah Ta'ala hina. Siapa yang Allah Ta'ala nak muliakan, siapa yang Allah Ta'ala nak hina. Maka tuan-tuan, Allah angkat. Maknanya wa rafa'na ba'dahum ni, kami tinggikan sebahagian mereka ni atas sebahagian yang lain beberapa darajat. Maknanya ada yang miskin, ada yang yang kaya, ada pekerja, ada majikan, agar sebahagian mereka boleh menggunakan sebahagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sebahagian boleh menggunakan sebahagian yang lain. Jadi saling memerlukan. Saling memerlukan orang kaya, orang miskin. Saling memerlukan. Bukan bermakna orang kaya dia layan pekerja macam hamba abdi, macam kuli. Tak boleh. Ada satu workshop, bengkel kereta, pekerja dia orang luar lah. Daripada pagi sampai lepas isyak, mana lama sangat lah. Nanya kawan tu, apa dia nak balik rehat? Patutnya pagi, petang dah lah. Agaknya nak kejar, nak nyiapkan kereta tu banyak. Kesian tengok pekerja dia tuan. Jadi tujuan Allah Ta'ala angkat sebahagian daripada sebahagian yang lain. Tujuan untuk apa? Saling memerlukan. Yang majikan ada pekerja, pekerja ada majikan. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Allah Ta'ala itu lebih baik. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Seandainya manusia mengetahui bahawa pembahagian rezeki itu telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki tuan-tuan, Allah atur dah. Allah dah atur dah semua tuan-tuan. Kita kena ulang-ulang tuan-tuan. Bercakap tentang kebesaran Allah ni, ulang. Supaya pun takut kita lupa. Takut keyakinan kita itu semakin luntur. Bila cerita kebesaran Allah, bertambah iman. Sebagaimana dia telah memberikan rezeki dengan positif dan negatif, dan dengan mengawal penyakit dan derita, maka mereka akan redha dengan rezeki yang diberikan Allah SWT untuknya dan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi tuan-tuan, redha dengan rezeki yang telah dibahagikan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala atur dah semua dah.
Cuba tuan-tuan kenang balik, ingat balik daripada tuan-tuan muda, tuan-tuan bujang, tuan-tuan sekolah, tuan-tuan masuk universiti, sampailah nikah sebagainya. Ada tak yang tuan-tuan rancang lain, Allah atur lain? Ada tak? Ingat balik. Mana yang tuan-tuan nak macam ni, dapat yang lain, Allah atur lain. Tuan-tuan ingat balik, oh kalau hari tu yang macam kehendak aku itu, rasa tak dapat aku beli rumah kat sini. Kalau ni tak dapat, ada je tuan-tuan. Ada hikmah-hikmah di sebaliknya tu. Kita kenang balik tuan-tuan. Masa-masa kita muda tuan-tuan, masa kita susah, masa kita baru kerja dan sebagainya, ingat tuan-tuan, menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, tidak ada keseimbangan antara gaji dengan keperluan hidup. Kata pengarang tuan-tuan, ini dia nak sebut tentang orang yang boros lah. Inilah keadaan seorang pemboros yang tidak mampu imbangkan antara gaji yang diperolehi dengan keperluan hidupnya. Gaji sekian ribu, belanja sekian ribu. Ada iklan di tepi jalan tu, apa? Urus apa dah? Ada buat gambar tu sebelah macam kering kontang, macam bankrupt lah, maknanya tak boleh urus duit. Yang sebelah kiri belah ni air menghijau, maknanya pilih yang mana. Jadi orang bawa kereta tu terfikir, ni kehendak ke keperluan? Dia ada keperluan dengan kehendak. Yang perlu mesin basuh rosak, bang tak larat bang, cuci tangan tak larat bang, tak larat, jemur tak kering-kering, berbau baju, belilah mesin basuh. Apa lagi, kereta rosak, bateri kong, kena beli bateri. Apa lagi tuan-tuan? Keperluan, perlu. Ada kehendak. Contoh kehendak, bagi contoh handphone lah. Ada handphone harga sampai berapa ribu? 7, 10 tak ada lah, 7 kan. iPhone apa tuan-tuan, Wallahualam lah. Sehingga kan kedai-kedai telefon kredit ni, jangan bimbang tuan-tuan, tak boleh beli cash, kami ada. Jadi harga 5,000, harga 3,000. Jadi padahal handphone ni kalau 500 pun elok lah. Kotlah 300 dia punya kecil sangat, dia punya memori sebagainya tu, GB ke apa benda. Beli yang 700 dah okey, 500 ke. Maknanya keperluan dengan kehendak. Ini juga menyebabkan orang mencari rezeki, duit dari sumber yang haram. Yang saham-saham tuan-tuan, ini saham patuh syariah. Bosan pergi kerja, mari melabur bersama kami. Biar handsome, biar handsome lah. Biar tak handsome tetapi kaya. Saya tak boleh dengar tuan-tuan, rasa nak tumbuk radio tu. Saya tak adalah dengki dengan dia tuan-tuan. Dia nak kaya-kaya, dia nak apa yang dia berjaya tu elok, tak apalah tuan-tuan. Tapi macam kalau orang tak handsome, terasa lah nak biar tak handsome tapi kaya. Kenapa kata-kata tu yang dia ambil tuan-tuan? Tak kata mana, tak perlulah handsome tu. Sebab bukan semua orang handsome, ada orang tak handsome. Baik. Kesan buruk rasuah. Baik, rasuah sangatlah berbahaya. Janganlah ditanya bahaya apa yang dihasilkan dari rasuah ini. Bahayanya jelas dan tidak dapat dihitung. Cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesan rasuah ini. La'anallahu ar-rashiya wal murtashi war raisha. Allah melaknat orang yang memberi rasuah, orang yang menerima rasuah, dan yang menjadi perantara antara kedua-duanya. Baik, rasuah boleh menghilangkan kehormatan, menghancurkan hak, menyebarkan kebodohan, melunturkan semangat dan kesungguhan dalam bekerja. Ini semua tuan-tuan, keburukan, natijah daripada rasuah ni. Kita laju sikit tuan. Memudarkan keinginan untuk menunaikan kewajipan, meluaskan ketololan.
Mana tak cerdik lah. Kelemahan, penipuan dan khianat melumpuhkan kepentingan umat, menumpulkan akal mereka yang cerdas. Orang yang cerdik tuan-tuan, cerdik pandai ada sijil tuan-tuan, jadi dia pun makan rasuah juga. Bukan dia tak, bukan mana orang yang terpelajar, apa educated, pelajar, tapi boleh ambil rasuah juga. Maknanya apa nak, akal tajam tapi jadi tumpul disebabkan terjebak juga, ambil juga rasuah. Membekukan bakat para pemikir. Habis yang ada bakat, yang ada kebolehan tuan-tuan, cari duit dengan cara tu je, senang. Tak payah pening-pening kita dah. Kita makan rasuah je senang, kaya-kaya kita dah. Maknanya beku, jadi beku bakat para pemikir dan melemahkan tekad dan harapan para pejuang. Kadang-kala rasuah menggunakan baju lain seperti dalam bentuk pemberian hadiah. Maksudnya sebut lain lah. Ni ada sikit lah. Ada sikit hadiah. Ataupun pembebasan hutang, bersubahat atau menjadi perantara dalam sesuatu dan lain sebagainya. Akan tetapi semua helah ini tidak boleh menghilangkan hakikatnya. Hakikat haramnya rasuah tu tak boleh hilang. Bagilah nama apa pun tuan-tuan, dia tetap tidak akan hilang, tetap berdosa. Baik, semua bentuk di atas termasuk kategori rasuah yang busuk baunya, mencemarkan kehormatan, menghilangkan harga diri dan kemuliaan. Oleh itu orang yang memberi rasuah dan menerimanya sangat terlaknat. Dilaknat, yang memberi, yang menerima dilaknat. Kerana orang yang memberi rasuah bererti membantu orang yang menerima rasuah untuk menghilangkan hak-hak orang lain dan mempermudahnya memakan harta orang lain secara batil. Rasuah ini dalam Al-Quran disebut dengan suh. Allah SWT menceritakan keadaan kaum Yahudi dalam firman-Nya, Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bermaksud mereka sangat suka mendengar berita dusta. Ini golongan Yahudi tuan-tuan, dia suka dengar berita-berita yang dusta. Sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Yahudi ni dia suka dengar berita yang palsu, berita yang dusta, kemudian dia suka makan yang haram. Akaluna lis-suh, dia suka yang haram, dia suka. Yahudi. Oleh itu jikalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Muhammad SAW, Yahudi ni kalau datang kepada kamu, wahai Rasulullah SAW, hukumlah di antara mereka ini dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau berpalinglah dari mereka, dan kalau engkau berpaling daripada mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Wa in tu'rid anhum. Maknanya Nabi SAW, Allah berfirman, berpaling daripada Yahudi ni. Dan kalau engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpaling daripada Yahudi ni, mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum mereka, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalau memberi hukum tu, fahkum bainahum fa in ja'uka fahkum bainahum. Maknanya hukum mereka ni dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hukum mereka ini dengan adil. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kena adil. Hukum dengan adil. Sebab itu tuan-tuan, para hakim ni tuan-tuan, dia kena maknanya dia kena berhati-hatilah. Kalau menghukum, hukum dengan adil. Ada bab tuan-tuan tentang hakim. Hakim maknanya dia tak boleh nak bagi keputusan tu, nak menghukum tu dalam keadaan dia marah.
ataupun dia dalam keadaan apa, lapar ke, kemudian tak boleh terima hadiah, hakim tuan-tuan yang main-main. Sebab dia dah ada gaji dah. Dia dah ada gaji. Jadi kalau ni hadiah kanan, hadiah kiri, hadiah bawah ke dia ada. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, jangan main-main tuan-tuan. Hakim ni, Allah dia ni kena jaga ni. Allah perintah dia hukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dan hukum dengan adil. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Siapa yang adil tuan-tuan, Allah Ta'ala cinta. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Surah Al-Ma'idah ayat 42. Apa isyarat? 40. Baik, Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair berkata yang dimaksudkan dengan memakan harta yang haram dalam ayat di atas adalah rasuah. Jadi tuan-tuan kata Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair, yang dimaksudkan dengan memakan harta yang haram dalam ayat ni, sama'unal kadhibi akaluna lis-suh, maksud dia iaitu memakan harta hasil daripada rasuah. Baik, seterusnya harta yang batil ni dengan mencuri. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u. Was-sariqu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Lelaki ke perempuan ke, kalau mencuri, apa hukuman dia tuan-tuan? Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka lakukan. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pembalasan bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan daripada Allah. Jadi tuan nak potong tangan tu, panjanglah dia punya tafsiran dia. Kadar banyak mana yang dia curi. Yang dia curi tu duduk di mana? Motor tinggal, kunci pun ada kat situ. Kereta dia tinggal, kunci ada dekat tempat start tu. Maknanya panjanglah dia punya nak potong tangan tu. Kita pun lama dah tak dengar pasal hudud tuan-tuan kan. Jadi faqta'u aydiyahuma. Kalau mencuri, cukup syarat dia tuan-tuan, potong. Masya-Allah di Saudi, di Arab Saudi, kan dia jalankan hukum hudud. Potong tangan dengan apa? Pancung. Dibuat. Maknanya hukum Allah SWT tu mereka laksanakan. Di Saudi lah. Baik, mencuri adalah mengambil harta yang secara sembunyi dengan zalim dari tempat penjagaan dia. Ni tuan-tuan. Maknanya ambil harta tu di tempat sembunyi dan juga dijaga, disimpan dalam rumah, dalam peti tu. Jadi dalam peti, dalam rumah, tempat penjagaan, dijaga, dicuri. Itu nama dicuri. Ada juga yang mendefinisikan mencuri adalah mengambil harta yang nilainya serupa dengan 1/4 dinar dari tempatnya. Nilai dia apa tuan? Serupa dengan 1/4 dinar. Tu maknanya nilai yang dicuri tu. Baru boleh potong tangan dia. Baik, Allah pengatur syariat yang maha bijaksana telah memberatkan hukuman mencuri ini supaya pelakunya serik. Serik maknanya kalau dipotong tangan, maknanya takutlah nak mencuri. Dan tidak menjadikan denda jenayah di mana anggota tubuh yang dipotong adalah setimpal dengan kadar nilai tubuh yang dipotong tersebut sebagai ganti. Perkara ini adalah sebagai usaha menjaga anggota tangan. Makna tuan-tuan, kalaulah dia curi itu barang tu tempat yang disembunyi, nilai dia 1/4 dinar, maka dipotong tangan dia. Baik, ketika Ibnu Al-Jauzi ditanya tentang perkara itu, dia menjawab, jika sesuatu itu
amanah kepercayaan, maka ia mahal nilainya. Namun jika sesuatu itu khianat, maka akan rendah nilainya. Kata Ibnu Jauzi, tuan-tuan, kalau sesuatu, tuan-tuan, sesuatu tu dia amanah, kepercayaan, maka nilai dia mahal. Tapi tuan-tuan, kalau sesuatu itu dia dikhianati, maka nilai dia rendah. Maknanya tuan-tuan, orang yang amanah, sesuatu tu yang dia ni amanah, nilai dia mahal. Tapi sesuatu yang khianat, nilai dia rendah. Baik, maka dengan itu, andaikan diyah jenayah itu bernilai 1/4 dinar, maka akan banyaklah tangan-tangan yang dipotong. Dan andaikan nisab wajibnya potong tangan itu 500 dinar, maka akan banyaklah mereka yang melakukan kejahatan dengan harta kerana baru dipotong tangan kalau mencuri dengan jumlah yang banyak. Makna tuan-tuan, syarat diyah jenayah ni cukup dengan dia mencuri nilai 1/4 dinar, dipotong tangan. Tapi kalau nak curi 500 dinar baru potong tangan, ramailah orang akan mencuri. Maknanya dia kira-kira lah. Kalau nak curi, jangan curi sampai jumlah yang kena potong tangan tu. Kita kurangkan jumlah curi itu daripada jumlah. Kalau kita curi dengan jumlah itu, kita akan dipotong tangan. Oleh itu, yang demikian ini kelihatanlah hikmah terhadap dua sisi yang bertujuan menjaga kedua-duanya secara bijaksana. Jadi tuan-tuan, bab potong tangan ni tuan-tuan, dia sebenarnya panjang lebar. Maknanya tafsirannya, contoh-contohnya dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan suka membaca, tuan-tuan bukalah laman web JAKIM ke, Jabatan Agama ke, fiqh jenayah ke, buka bab Jabatan Kehakiman ke, Kitabul Hudud ke, tuan-tuan buka, baca satu-satu supaya tambah ilmu kita. Baik, yang keempat, dengan jalan riba. Riba ni tuan-tuan sebenarnya dah lepas kita ada baca seruan Allah Subhanahu Wa Taala tentang riba. Di sini pengarang ulang lagi tuan-tuan. Baik, dengan jalan riba, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah baki riba yang belum dipungut. Wahai orang beriman, takwa pada Allah, tinggalkan riba yang belum kamu ambil, yang belum kamu pungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maknanya orang yang beriman dia akan tinggalkan riba. Maka jika kamu tidak melakukan, meninggalkan riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Siapa yang tuan-tuan tak tinggalkan riba, dia tetap dengan riba juga, ambil riba, urusan dengan riba, maka Allah akan perang dengan dia. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi tuan-tuan, tujuannya kita tak buat naya kat orang, orang pun tak buat naya kepada kita. Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Baik, kita beri laluan kepada azan insya-Allah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akhir tuan-tuan, adapun larangan kedua-dua yang terdapat dalam seruan ini adalah larangan yang ditunjukkan oleh ayat Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi ayat ni tuan-tuan, ayat yang kita ayat seruan yang ke-19 inilah. Keseruan yang ke-20, iaitu tentang pengharaman memakan harta orang mukmin secara batil dan larangan membunuh diri. Itu orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Surah An-Nisa ayat 29.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesimpulannya pada malam ni yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan, iaitu sebab mendorong manusia ini mengambil harta yang batil ini, iaitu antaranya kerana tidak ada sifat qanaah, sifat tidak ada rasa cukup, kemudian tidak beriman ataupun berkeyakinan, mempercayai bahawa rezeki itu telah dibahagikan oleh Allah, maknanya tidak redha, dan juga disebabkan gaji pendapatannya sekian, belanjanya lebih. Kemudian tentang rasuah, kemudian tentang Yahudi yang suka memakan harta yang haram, kemudian tentang mencuri. Kalau cukup syarat dia mencuri, nilainya banyak mana, di mana yang diambil tu tempat yang terdedah, diletak macam tu saja, tak terjaga. Maka dalam enactment sariqah tu, dan dia buat banyak sebab-sebab yang seseorang tu apabila dia mencuri tak boleh dipotong tangan dia, disebabkan dalam peperangan dia lapar, dia perlu kepada makanan, kalau tak dia mati. Kemudian barang yang dia curi dia tu, pemilik dia tu, yang barang dia curi tapi dia tak memiliki sepenuhnya barang tu, banyak tuan-tuan, mungkin 10-20 yang menyebabkan dia tak boleh dipotong tangan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang riba, ini riba juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap datang daripada kekurangan, kejahilan, kekurangan ilmu saya minta maaf dengan tuan-tuan. Saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.